Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada student akaun cikgu. Okey, hari ni kita sambung lagi. Hari ni cikgu akan ajar bagaimana kita nak menyelesaikan latihan nombor 4 di muka surat 60. Okey, jadi pelajar bersedia semua di muka surat 60. Okey, sebelum kita mulakan latihan ni, cikgu nak ingatkan kembali di mana jika kita membuat pembubaran, 3 akaun perlu kita buka, iaitu akaun realisasi, akaun modal berkongsi dan juga akaun bank. Langkah-langkah dia, yang pertama, kita tutup semua akaun-akaun aset dengan mendebitkan realisasi dan kreditkan akaun aset berkenaan. Okey, kemudian segala hutang perlu dijelaskan dan yang akhir sekali kita tutup perniagaan kita bila kita selesai membuat akaun pembubaran. Okey, kita bergerak soalan nombor 4. Ingat pelajar mesti baca soalan terlebih dahulu. Yi dan Zin telah menjalankan perkongsian selama 10 tahun di Subang Jaya. Mereka berkongsi untung dan rugi dengan nisbah 2:3. Imbangan duga perkongsian pada 1 November 2001 adalah seperti yang berikut. Senarai aset ialah daripada alatan hinggalah ke bank. Tapi pelajar kena ingat, cikgu dah ajar sebelum ni, kita tutup semua akaun-akaun aset kecuali akaun bank. Okey, dan kita lihat maklumat tambahan ada nombor 1 hingga nombor 8. Dan kita dikendaki menyediakan akaun realisasi, akaun modal berkongsi dan akaun bank. Sebenarnya soalan ni adalah pengukuhan daripada soalan nombor 3. Soalannya adalah sama, lebih kurang. Okey, baik. Sekarang kita lihat bagaimana nak buat. Mula-mula kita perlu tutup semua akaun aset kecuali bank. Kerana bank ni kita perlu gunakan untuk pembayaran dan penerimaan. Okey. Baik, kita lihat yang pertama, kita tutupkan 1/1. Okey. Alatan, kita masukkan. Yang pertama alatan, yang kedua kenderaan, yang ketiga inventory, yang keempat akaun belum terima, yang kelima pelaburan. Semua aset kita masukkan ke akaun realisasi. Debit realisasi dan kreditkan akaun aset berkenaan. Tapi tak perlulah kita bukakan akaun aset berkenaan kerana pembubaran hanya perlukan 3 akaun saja, iaitu akaun realisasi, akaun modal dan akaun bank. Okey, jadi akaun bank jangan buat apa-apa Akaun bank jangan tutup lagi, jangan hantar ke realisasi. Di mana akaun bank tu kita perlu hantarkan ke akaun bank dan kita tulis baki BB. Okey, dah selesai. So-nya apa perlu kita buat? Kita lihat maklumat tambahan. Pelaburan dijual pada nilai 25,000. Kita dapat hasil. Jadi kalau kita dapat hasil, kita kena kreditkan realisasi dan debitkan akaun bank. Akaun bank kita akan masukkan kemudian So-nya yang kedua, pelanggan menjelaskan hutang. Akaun belum terima menjelaskan hutang. Hutang lapuk bernilai 400 dan diskaun diberi sebanyak 1,500. Jadi sebelum kita masukkan penerimaan akaun belum terima ni, kita kena buat pengiraan. Iaitu akaun belum terima kita 33,900. Tolakkan dengan hutang lapuk dan tolakkan dengan diskaun yang diberi. Jadi kita hantarkan ke sebelah debit, di sebelah kredit akaun realisasi. Dan nanti bila sebelah kredit realisasi, debitkan akaun bank. Okey, butir dia ialah bank.
dalam kurungan yang pertama tadi pelaburan, yang kedua dalam kurungan akaun belum terima. Okey, so-nya apa lagi? Kos pembubaran sebanyak 800 telah dibayar. Ini kita bayar. Jadi bayar kena debitkan realisasi dan kreditkan akaun bank. So-nya Zia bertanggungjawab menjelaskan semua pinjaman. Oleh sebab Zia yang bayar pinjaman, kita akan rekodkan di akaun modal Zia nanti ya. Okey, apa lagi yang kita terima? Ya, Yi mengambil alih sebuah kenderaan 9,500. Okey, jadi butir dia ialah modal Yi kerana dia yang ambil alih. Ya. So-nya Zin pula ambil alih alatan, kenderaan, inventory. Jadi modal Zin. Okey. Sekarang semua realisasi, akaun realisasi telah kita masukkan maklumat-maklumatnya. Sekarang kita nak tengok adakah kita daripada pembubaran ini kita dapat untung ataupun rugi. Daripada apa yang cikgu dapat, ya, cikgu dapat di sebelah debit lebih banyak daripada sebelah kredit. Jadi debit dia 131,300. Ya, kredit dia kurang. Jadi sekarang kita mengalami rugi realisasi. Berapa rugi kita? Ya, jadi tolakkan 131,300. Kita tolakkan dengan pelaburan yang kita jual, akaun belum terima yang kita terima, ya, modal Yi, ya, yang ambil alih, kemudian modal Zin yang ambil alih. Jadi kalau kita tolakkan semua, ya, baki yang tinggal adalah rugi realisasi, di mana baki berkenaan perlu kita darabkan dengan Yi 2/5 dan Zin 3/5. Kenapa 2/5, 3/5? Kerana mereka berkongsi untung dan rugi 2/3. 2/3 tu jadi ya 2/5 dan 3/5. Okey, sekarang kita dah tahu realisasi kita rugi. Seterusnya kita kena sediakan akaun modal berkongsi dan akhir sekali akaun bank dan kita tutup akaun bank. Okey. Jadi kita masukkan dulu baki bibi, akaun modal, ya, baki bibi Yi 70,000, Zin 44,000. Dan kita masuk akaun semasa, Yi dia berbaki di sebelah debit dan Zin di sebelah kredit. Okey, apa lagi? Ya. Kita masukkan okey. Modal, ya, yang modal Yi dan juga modal Zin yang ambil alih tadi, ya, iaitu sebanyak 9,500, ya, dan Zin yang tambah semuanya 5,200, 16,000 dan 15,000. So-nya kita masukkan rugi realisasi. Kalau rugi kita masukkan sebelah debit, kalau untung di sebelah kredit. Ingat ya pelajar ya. Kalau rugi di sebelah debit, kalau untung di sebelah kredit. Okey, dah masukkan semua. Ya, akhir sekali kita masukkan ya yang Zin bertanggungjawab menjelaskan semua pinjaman. Okey, sekarang kita kira pula kena buat pengimbangan. Ya, berapakah pihak bank perlu bayar kepada Yi dan Zin? Kerana daripada apa yang cikgu tengok, akaun modal berkongsi ni di sebelah kreditnya lebih daripada di sebelah debit. Kalau di sebelah kredit dia lebih, bank kena bayar kepada berkongsi. Kalau di sebelah debit lebih daripada di sebelah kredit, berkongsi pula yang kena bayar kepada perkongsian ataupun bank lah. Okey. Jadi bila kita buat pengimbangan untuk Yi 70,000, tolakkan dengan baki akaun semasa, ya, kemudian tolakkan dengan yang diambil alih, tolakkan dengan rugi realisasi tadi, dia masih lagi ada lebihan. Begitu juga dengan Zin.
Okey, bila kita dah dapat pengiraan yang perlu dibayar kepada akaun modal berkongsi ni, kita sediakan akaun bank. Okey. Masukkan tadi baki awal duit yang ada di dalam bank. Okey. Kemudian kita masukkan yang kita terima daripada pelaburan. Yang kita terima daripada pelaburan bernilai RM25,000. Kemudian yang kita terima daripada akaun belum terima. Dan kita nampak realisasi RM800 tu. Itu adalah kos pembubaran yang telah kita masukkan dalam akaun realisasi. Dia dah siapkan di situ. Okey, so-nya kita masukkan berapakah jumlah yang perlu kita bayar kepada Y dan jumlah yang perlu kita bayar kepada Z. Jadi, nak tahu sama ada soalan ini betul ataupun tidak, kita kira bank kita. Di sebelah debit dengan sebelah kredit dia mesti sama, di mana kedua-duanya kalau kita kira mesti dapat RM67,400 dan di sebelah kredit pun mesti dapat RM67,400. Okey, bila pelajar buat latihan ini, pelajar boleh juga rujuk jawapan yang telah cikgu sediakan. Okey, selamat mencuba.